So kalau kita sebut pelindung suria, tidak lain tidak bukan adalah untuk dipakai pada wajah kita untuk melindungi wajah kita daripada sinar UV atau ultraviolet rays, sinar ultra ungu. Kita bukan nak selindungkan diri daripada matahari tu, but there's one type of ray, there's a type of ray iaitu UVA, satu tu UVA, satu lagi tu another type adalah UVB yang tidak bagus untuk kulit, terutama sekiranya kita ni overexpose kepada sun rays UVA, UVB tersebut. So UVA adalah ultraviolet aging. Cahaya itu ataupun sinar itu kalau terkena pada kulit, dia akan jauh masuk ke dalam kulit, menyebabkan sel-sel kulit jadi lemah, rosak, dan kesan jangka masa panjang dia adalah penuaan. Penuaan tu kita tak nak tu. Nak ke cepat tua daripada usia? Tak nak. Memang tak nak. Tengok kita selalu pakai sunscreen, tengok kulit tak cepat tua. Okay, another sun rays adalah UVB. UVB. UVB ni ultraviolet burning. Kalau kita tak pakai pelindung suria, UVB ni tidak ditapis, terus dia membakar permukaan kulit and cause your skin to burn. Jadilah gelap, hyperpigmentation, tompok-tompok, those yang mana kita boleh nampak dengan mata kasar, kerosakan pada permukaan kulit yang you can see with your eyes. Macam UVA tu, kerosakan dia tak nampak awal-awal tau, sebab dia kerosak dekat dalam dahulu. And the worst thing that can happen apabila kita kena overexpose by sun rays ini ataupun UV rays ini adalah skin cancer. Ini bukan dibuat-buat cerita ni, memang betul. Overexpose of UV rays boleh menyebabkan kanser. Terdapat perbezaan jawapannya untuk soalan ini. Ada yang kata tak perlu pakai, ada yang kata mesti pakai, ada juga yang kata bergantung kepada sinar UV, jumlah sinar UV yang sampai kepada kulit ketika kita berada di dalam bangunan. So mari saya kupas satu persatu. Pilihan jawapan yang pertama, tidak perlu pakai sunscreen apabila berada di dalam bangunan indoor. Mungkin ada yang gembira dengan jawapan ni ya. Menurut pengerusi Skin Cancer Committee kepada Cancer Council Australia, Heather Walker, it's not that much of a risk at all unless you are spending a lot of time by a window with direct sunlight. Ini bermakna pendapat pertama ini menyatakan tak ada keperluan pun untuk anda memakai sunscreen sekiranya anda berada di ruang tertutup dan tidak terdedah kepada sinar matahari secara terus atau direct sunlight yang memasuki sesuatu ruang tersebut. Fakta ini disokong oleh President of Australian College of Dermatologists, Dr. David Francis. Menurut beliau, if you are going to be inside all day, you do not need to wear sunscreen. So kata kunci di sini adalah inside all day, yang bermakna di dalam bangunan sepanjang hari. So bagi saya, nasihat ini, pendapat ini ada relevannya kerana sinar UV di dalam bangunan tidak direct dan tidaklah sekuat sinar UV di luar bangunan. Tapi itu baru pendapat pertama. Pilihan jawapan kedua adalah mesti pakai sunscreen walaupun ketika berada di dalam bangunan ataupun indoor ya. Tadi kita bincangkan tentang dua jenis sinar UV yang utama yang sampai ke kulit kita, iaitu UVA dengan UVB. Tingkap kaca pada bangunan memang boleh menapis UVB, sebahagian besar UVB ya. Namun sinar UVA ni masih boleh menembusi tingkap kaca. So menurut kajian, sinar UVA ini menembusi jauh ke dalam kulit dan boleh menyebabkan perubahan yang tidak baik pada dermal connective tissue, iaitu tisu penghubung kulit. Malah kesan kerosakan akibat sinar UVA ini hanya akan kelihatan selepas pendedahan selama bertahun-tahun, long term exposure. Pada kulit orang Asia lah tu ya, sinar ini boleh menyebabkan photoaging dan juga pigmentation. Maknanya jika anda mahu elak kulit jadi tua sebelum usia dan mahu elak muncul jeragat, pakailah sunscreen pada siang hari apabila anda berada di dalam bangunan. So if your target is anti-aging, ya, sunscreen memang terbukti salah satu produk yang bukan saja mengelakkan sinar UV, but a good anti-aging product too. So bagaimana kita nak elak reaksi negatif begini ataupun alahan akibat daripada sunscreen? So first thing first, number one, anda memang kena faham kulit anda lah. So if you already know you are that kind of people yang ada
sensitivity for quite long time dan juga eczema, saya sarankan memang perlu berhati-hati, buat patch test dahulu sebelum nak pakai apa-apa. Waima kalau produk tu memang dah tulis pun untuk kulit sensitif, patch test juga dahulu. Kalau anda macam tak pasti adakah betul ini alahan atau seumpamanya, what I would like to suggest adalah jumpa dengan pakar. Pakar boleh lakukan ujian alahan untuk menentusahkan anda adalah alah terhadap apa. So kalaulah katakan kan sebelum ni macam memang jenis alahan kepada habuk, debu ataupun makanan tertentu ataupun pernah pakai some skincare product and you have that bad reaction and you want to just make sure confirm what kind of bahan yang menyebabkan reaction tersebut, jumpa pakar adalah jauh lebih baik. So ini terutama kepada mereka yang dah banyak kali pakai produk seperti sunscreen ini dan sentiasa bila pakai tu ada je alahan. So you got to see doctor in this case to confirm dan tahu keadaan kulit anda secara lebih detail. Jadi untuk anda yang memang dah tahu dah kulit sensitif ataupun ada sejarah penggunaan sunscreen yang menyebabkan kulit anda bereaksi, jangan panik, jangan rasa putus asa sebab memang anda masih ada options untuk mencari sunscreen yang sesuai untuk kulit anda. Okay. Number one, cadangan saya adalah pilih sunscreen dengan bahan yang kita panggil physical sunscreen. Biasanya ada zinc oxide dan titanium dioxide. Memang betul ianya ada kekurangan sikit, iaitu dari sudut penyerapan dia tak berapa bagus. Sebabnya dua bahan ini memang dia sit on the skin, dia tak serap, which is good for those people who have sensitive skin. Dan banyak laporan menyebut bahawa kedua-dua bahan ini tidak menyebabkan kulit tu bereaksi dengan teruk berbanding chemical sunscreen. Yang keduanya adalah basic rules. If you have such sensitivity atau reaction towards using sunscreen, anda kena pilih sunscreen yang memang diformulasikan khusus untuk kulit yang sensitif. Memang kena beli yang spesifik. So kalau dalam situasi macam ni, tengok label lah dan bacalah testimoni, bacalah segala review-review orang yang mempunyai kulit sensitif seperti anda sebelum anda memilih untuk memakainya. Sunscreen. Jangan tak pakai sunscreen. Okey, cara pakai dia simple sahaja. Bila kita sebut tentang penggunaan sunscreen, saintis, pakar-pakar dalam bidang kosmetik penjagaan kulit mencadangkan agar kita menggunakan sebanyak 2 jari. Macam ni, ambil 2 jari ni, buat peace sign and then you take the sunscreen, letak dekat sini. So basically itu mencukupi untuk cover keseluruhan muka, leher dengan sekitar kawasan anak rambut, telinga, rahang. So that is the area yang di cover oleh 2 ni. But again, I want you to ensure that kena tahulah saiz muka. Ada orang saiz muka ni kecil, ada orang saiz muka dia besar, dan juga muncung ni, bukaan ni. Bukaan botol sunscreen ni pun penting untuk dititik beratkan. Ada yang halus sahaja, ada yang besar. Macam ni kategori besar lah. But all in all, kita kena memastikan bila kita pakai sunscreen, kita rasa macam kita meletakkan satu lapisan di wajah kita. Dan kita pakai last kali kan, sebelum kita pakai makeup. So I want to show you how. Let me take the mirror. Okay, so first thing first, saya tak sapu terus 2 jari. Biasanya saya sapu 1 jari dulu, kemudian saya ratakan, buat sebelah muka, kemudian baru saya buat 1 jari lagi, buat sebelah muka. But you know, currently I'm wearing tudung, so some of the area tu tak nampak lah. But I'm going to show you macam mana nak memastikan anda boleh sapu dengan rata. So this is how much? 1 jari kan? Okay, kita buat sebelah dulu. Okay, so saya biasanya ambil quarter per quarter, sikit-sikit. So saya letak. Okay, kemudian kita sapu. Okay. Yang ni memang dia ada sedikit efek, sedikit sahaja, efek putih-putih tu, dia white cast tu. But saya kan orangnya tak kisah sangat. Saya okey je dengan white cast ni. Dia nanti pakai bedak, hilanglah dia. So repeat this process untuk sebelah lagi. Okay, repeat this process untuk sebelah lagi. Squeeze lagi produk ini dekat atas jari, kemudian buat lagi sebelah. Okay, sebab saya kan pakai tudung ni kan, so tak nampaklah kesemuanya, tapi saya percaya anda faham. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan, supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.